Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan sama-sama membincangkan tentang intipati bab 1 iaitu pola dan jujukan. Berikut adalah intipati bagi bab 1 iaitu pola dan jujukan. Terdapat beberapa perkara yang penting yang perlu kita fokuskan. Yang pertama, kita lihat kepada apakah yang dimaksudkan dengan pola. Pola ialah aturan atau corak yang tertentu dalam senarai nombor ataupun objek. Jadi kita boleh katakan bahawa pola ini ada dua keadaan. Yang pertama sekali adalah dalam satu aturan. Ini biasanya melibatkan nombor dan ataupun corak. Corak ini lebih kepada objek. Aturan lebih kepada senarai nombor. Corak ini lebih kepada objek. Jadi kita cuba perhatikan dulu contoh bagi corak. Lukis corak seterusnya bagi gambar rajah di bawah dan nyatakan polanya. Kita cuba perhatikan soalan A. Pertama ada 2 titik, kemudian ada 4 titik, kemudian ada 6 titik. Apakah corak seterusnya? Jadi kita diminta menyatakan apakah corak yang seterusnya selepas daripada corak yang pertama, kedua dan ketiga. Jadi kita akan nampaklah bagaimana dia punya perubahan dia. Pertambahan dia kita tengok. Jadi, kesimpulannya kita dapati bahawa mula-mula 2, tambah 2 jadi 4, tambah 2 jadi 6. Jadi, sudah semestinya lah yang ketiga ini, yang keempat ini, kita akan tambah 2 juga. Iaitu, polanya adalah menambah 2 titik kepada corak sebelumnya. Jadi, maksudnya kita juga akan tambah 2 titik lah. Jadi, kita boleh nampak pola dia, tambah 2 titik, tambah 2 titik, tambah 2 titik. Jadi, pola dalam kes ini adalah menambah 2 titik kepada corak sebelumnya. Cuba perhatikan pula soalan B. Soalan B mula-mula 1 segitiga, kemudian 2 segitiga, kemudian 3 segitiga. Ini pun kita nampak ada satu peraturan ataupun ada corak tertentu. Jadi bagaimana kita nak melihat senarai yang seterusnya adalah kita melihat bahawa polanya adalah menambah 1 segitiga kepada corak sebelumnya. Jadi maksudnya ini 1, kemudian kita tambah 1 kan. Jadi maksudnya memang tambah segitiga kepada sebelumnya. Jadi ini 3, sudah semestinya yang seterusnya adalah 4 tambah 1 lagi. Jadi itulah untuk sekiranya kita nak melihat pola kepada objek. Seterusnya kita lihat pula pola bagi senarai nombor. Contoh 2. Nyatakan pola bagi set nombor berikut. Okey, kita diberi beberapa set nombor dan kita nak melihat apakah aturan dalam senarai nombor tersebut. Kita perhatikan di sini yang pertama, soalan A. Negatif 10, kemudian negatif 4, kemudian 2, kemudian 8. Kita perhatikan bahawa di sini, apa yang berlaku adalah, daripada 10 ini, negatif 10 ini, untuk menjadi negatif 4 adalah kita melakukan operasi tambah. Negatif 10 tambah 6, ianya akan menjadi negatif 4. Negatif 4, kita tambahkan 6, dapat 2. Dan negatif 2, kita dapat 2. 2 ini kita tambah dengan 6, kita dapat 8. Jadi, polanya adalah menambah 6 kepada nombor sebelumnya. Nombor sebelumnya kita tambah 6, tambah 6, tambah 6. Soalan B. 17 dapat, kemudian 7, negatif 3, negatif 13. Jadi, apa yang kita akan buat? Kita cuba cari apakah perbezaan di antara 17 dengan 7. Bila kita dapati di situ, kita dapati bahawa seolah-olah negatif 10 ini, 17 ini tolak dengan 10. Bila kita tolak dengan 10, bermaksud kita cuba seterusnya kita tolakkan dengan 10 lagi. Tolakkan dengan 10 lagi. Jadi kita nampak bahawa memang benar. Jadi polanya adalah menolak 10 daripada nombor sebelumnya. Seterusnya soalan C, 2, 6, 18, 54. Jadi kita tengok di sini, ada kalanya aturan ni tak semestinya tambah atau tolak.
Ya, kemungkinan juga darab. Dalam kes ketiga ini adalah darab. Iaitu 2 darab 3 sama dengan 6. 6 darab 3 sama dengan 18. 18 darab dengan 3 sama dengan 54. Jadi, polanya adalah mendarab nombor sebelumnya dengan 3. Seterusnya soalan D. Kita perhatikan soalan D. 81, 27, 9 dan 3. Okey, tadi kita dah tengok pola yang melibatkan menambah. Pola yang melibatkan menolak. Pola yang melibatkan mendarab. Dan yang keempat ni adalah pola yang melibatkan membahagi. Ya. Di mana ada kalanya kita perlu bahagi. Ya. Kita kena bahagi suatu nombor itu dengan suatu nombor yang lain untuk dapatkan jawapannya. Jadi, 81 bahagi dengan 3 dapat 27. 27 bahagi dengan 3 dapat 9. 9 bahagi 3 dapat 3. Jadi, polanya adalah membahagi nombor sebelumnya dengan 3. Seterusnya, kita lihat soalan E yang melibatkan pecahan. Okay, perhatikan di sini. Soalan pecahan ini, 1 kita akan tambah dengan 1/2 untuk dapatkan 3/2. 3/2 tambah dengan 1/2 kita dapat 2. 2 tambah dengan 1/2 dapat 5/2. Jadi polanya adalah kita menambah 1/2 kepada nombor sebelumnya. Dan akhir sekali adalah yang melibatkan perpuluhan. Nombor perpuluhan. Negatif 2/3. Terusnya menjadi negatif 2/6. Bermaksud nilainya semakin mengecil. Mengecil. Jadi bermaksud kita akan tolakkan. Kita akan tolak. Bila kecil kita akan tolak. Bermaksud negatif 2.3 kita akan tolak dengan 0.3. Kita akan dapat negatif 2.6. Negatif 2.6 tolak dengan 0.3 kita dapat negatif 2.9. Seterusnya negatif 2.9. Kita tolakkan dengan 0.3, kita dapat negatif 3.2. Jadi, polanya adalah menolak 0.3 daripada nombor sebelumnya. Jadi, kita kena ingatlah, pola ini bagi nombor ini sama ada tambah, tolak, darab, bahagi. Ya, kita kena perhatikan betul-betul. Macam mana perkadaan perubahan kepada senarai yang diberikan pada kita. Seterusnya, kita lihat kepada segitiga Pascal. Segitiga Pascal ini juga adalah satu aturan yang sangat popular yang kita akan pelajari, iaitu apakah yang dimaksudkan dengan segitiga Pascal ini? Segitiga Pascal bermula dengan 1. Dia adalah satu susunan macam piramid. Cuba perhatikan. Bermula dengan 1. Okay, manakala baris kedua ialah 1-1. Daripada 1 ini dia menjadi 1-1. Ini dia punya permulaannya. Mula dengan 1 kemudian 1-1. Seterusnya semua baris segitiga Pascal akan bermula dan diakhiri dengan 1. Dia hujung bermula dengan akhir mesti bermula dengan 1. Nombor lain diperoleh dengan menjumlahkan dua nombor pada baris sebelumnya. Okey. Jadi maksudnya nombor lain, dapat perhatikan kita ada 1, 1, 1. Kemudian di hujung ni 1, hujung ni 1. So, untuk nombor yang di tengah ini adalah kita tambahkan 1 dengan 1. 1 tambah 1 kita dapat sama dengan 2. 1 tambah 1 dapat 2. Okey. Nombor 2 dalam baris ketiga ini diperoleh dengan menjumlahkan nombor 1 dan nombor 1 baris yang sebelumnya. Okey, ini adalah 2. Baris yang sebelumnya adalah 1, 1. Jadi 1 tambah 1 dapat 2. Seterusnya, cuba perhatikan nombor 3. Pada baris keempat, ini baris keempat. Baris keempat diperoleh dengan menjumlahkan 1 dan 2 pada baris yang sebelumnya. Okey, kita tengok 3 ini dapat dengan cara kita menambahkan 1 dengan 2 di sini. 1 tambah 2 dapat 3. 2 tambah 1 dapat 3. Yang di hujung ni, permulaan dan juga di akhirnya adalah bagi baris baris yang keempat ini mesti 1. Dan seterusnya, nombor 6 di baris ke-5. Nombor 6 di baris ke-5 diperoleh dengan menjumlahkan nombor 3 dan nombor 3 pada baris sebelumnya. Sama macam tadi juga baris yang ke-5 baris yang ke-6 ini 1 2 3 4 5. Baris yang ke-5 Jadi maksudnya kita akan dapat 1 di awal dan juga di akhir. Di tengah-tengah ni 1 tambah 3, 4.
3 tambah 3 dapat 6. 3 tambah 1 dapat 4. Itu sebabnya dapat 4, 6, 4. Dan hujungnya adalah 1, 1. Itulah yang dimaksudkan dengan segitiga Pascal. Unik dia punya aturannya agak unik. Jadi pelajar-pelajar kena ingatlah. Ini adalah antara segitiga Pascal ini adalah antara perkara penting yang kita perlu ingat dalam topik ini. Seterusnya kita lihat pada nombor Fibonacci. Apa sebenarnya nombor Fibonacci ini? Okey. Nombor Fibonacci ini merupakan suatu corak nombor yang berurutan. Dia bermula dengan 0 dan juga 1. Selepas itu, nombor yang seterusnya adalah kita tambahkan dua nombor di sebelumnya. Iaitu, untuk sebutan yang ketiga, kita akan dapat 1 kerana kita menambah 0 dengan 1. Seterusnya kita dapat 1 di sini. Dan sebutan yang seterusnya, bagaimana kita dapat 2? Kita akan ambil sebutan yang sebelumnya. Dua sebutan yang sebelumnya itu 1 tambah dengan 1. 1 tambah dengan 1 dapat 2. Seterusnya, 2 ini ditambah dengan 1 akan mendapat sebutan yang seterusnya iaitu 3. 3 tambah dengan 2 kita akan dapat sebutan seterusnya iaitu 5. Dan akhir sekali yang dipaparkan di sini adalah 8. Kita dapat dengan cara kita tambahkan 5 tambah dengan 3. Jadi inilah sebenarnya apa yang disebut sebagai nombor Fibonacci. Urutan ini bermula dengan 0, 1, 1 dan sebutan seterusnya diperoleh dengan menambah 2 sebutan sebelumnya. Okey, seperti yang telah dijelaskan tadi. Contoh yang lain kita boleh tengok di sini. Lengkapkan urutan nombor di bawah. 0, 1, 1. Kita tahu ini adalah nombor Fibonacci. Jadi kita tengok jawapan di bawah ini iaitu kita akan dapat 2 di sini kerana 1 tambah 1. 1 tambah 1 dapat 2. Kita tambah 2 nombor di sebelumnya. Seterusnya yang ini kita dapat 3 kerana 2 tambah dengan 1. 2 tambah 1 dapat 3. Dan 3 tambah 2 kita akan dapat 5. 5 tambah dengan 3 dapat 8. 8 tambah dengan 5 dapat 13. Dan akhir sekali adalah 13 tambah dengan 8 kita akan dapat 21. Itu adalah nombor Fibonacci. Seterusnya contoh yang seterusnya iaitu 1, 3. Kita tahu yang seterusnya adalah 4. Kerana 1 tambah dengan 3 akan dapat 4. 4 tambah dengan 3 dapat 7. 7 tambah 4 dapat 11. Jadi pola merupakan suatu corak tertentu dalam suatu nombor atau objek. Okey. Suatu pola dalam senarai nombor ditentukan. Sama ada kita menambah, menolak, mendarab atau membahagi nombor sebelumnya. Manakala suatu pola dalam objek boleh ditentukan dengan memerhati susunan objek sebelumnya. Bermaksud, kalau kita melibatkan senarai nombor, kita perhatikan sama ada kita menambah, menolak, mendarab atau membahagi. Itu basic yang kita kena faham. Dan untuk segitiga Pascal, dia ada satu aturan yang unik. Begitu juga dengan nombor Fibonacci. Dan seterusnya, kalau pola bagi objek, kita perhatikan susunan objek sebelumnya. Kita dah bincangkan dua contoh yang sebelum ini. Seterusnya, kita akan lihat apakah dimaksudkan dengan jujukan. Jujukan ialah suatu set nombor atau objek yang disusun mengikut suatu pola. Jujukan ialah suatu set nombor. Set nombor. Senarai nombor lah bahasa mudahnya. Atau objek. Sama ada nombor ataupun objek yang disusun mengikut pola tertentu. Okay, kita cuba perhatikan contoh 6 ini. Tentukan sama ada urutan nombor berikut suatu jujukan atau bukan. Cuba perhatikan, ini adalah senarai nombor yang kita katakan sebagai urutan nombor. Senarai nombor dan dia ada satu urutan tertentu. Soalan A. Kita perhatikan untuk negatif 10 mendapat negatif 6.
kita beza dia adalah 4. Okey, 4. Bermaksud dia semakin bertambah, bertambah. Jadi bertambah 4, bertambah 4, bertambah 4. Jadi kesimpulannya adalah dia mempunyai pola. Polanya adalah konsisten, iaitu tambah 4, tambah 4, tambah 4, tambah 4. Jadi bila ada satu pola, susunan nombor itu ada pola, ada suatu peraturan yang tertentu, dalam kes ini adalah menambah 4. Jadi kita katakan urutan nombor ini adalah jujukan. Ia adalah jujukan jika ia mempunyai pola. Suatu set nombor atau objek yang disusun mengikut pola. Jadi dalam kes yang pertama ini, ia adalah jujukan lah, sebab polanya adalah 4. Seterusnya kita tengok soalan B. B ini dari 4 kita tengok 5, kemudian negatif 7, 10 dan negatif 14. Kita tengok 4 kepada 5 tambah 1. 5 kepada negatif 7, kita tolak dengan 12. Negatif 7 nak kepada 10, bezanya adalah kita akan buat operasi tambah 17. Seterusnya 10 ini, untuk dah dapat negatif 14, kita kena tolakkan dengan 24. Jadi bermaksud, daripada sini kita nampak dia tidak ada satu peraturan khusus. Dia memang tidak ada peraturan. Jadi, polanya tidak ada. Polanya tidak ada. Sekejap tambah, sekejap tolak, tak konsisten. Jadi, maka senarai ini ataupun urutan nombor ini bukan jujukan. Jujukan itu mesti ada pola. Jika tidak ada pola, ianya bukan jujukan. Cuba kita perhatikan seterusnya. Contoh 7. 7, 13 dan seterusnya. Cuba perhatikan penyelesaian di sini. Jika kita tahu bahawa dia adalah disebutkan sebagai jujukan, mesti kita tahu dia punya pola dia. Pola dia adalah tambah 6. Jadi kita tambah 6, tambah 6, tambah 6. Kita dapat 7, 13, 19, 25 dan juga 31. Seterusnya soalan B. Soalan B ini daripada 88. Kita perhatikan untuk dapatkan bezanya, kita tengok kat sini. Kat sini 64 dengan 52 ni kita dapati bahawa bezanya adalah negatif 12. Jadi kita cubalah. Cuba kita letakkan tolak dengan 12 dapat 76, tolak dengan 12 dapat 64, tolak 12 dapat 52, tolak dengan 12 dapat 40, tolak 12 dapat 28. Jadi kalau benar bermaksud kita dapatlah jawapannya. Okey, seterusnya. Jadi pun sama juga, kita perhatikan kepada 0.27 dan juga 0.81. Bezanya adalah kita darabkan dengan 0.3. Jadi bila kita dah dapat dan dah disebutkan di sini, ia adalah satu jujukan. Jadi kita tambahkan terus, kita darabkan terus. Darab dengan 1.3, darab 1.3, semuanya kita darab dengan 0.3, kita akan dapat 1, 0.09 dan 0.00243. Dan yang terakhir adalah kita perhatikan di sini. Kita lihat di sini untuk nak dapatkan perbezaan dia, kita dapati bahawa perbezaan dia daripada 1/3 untuk menjadi 4/6, kita tambahkan 1/3. Jadi kita dah dapat dia punya polanya adalah 1/3, menambah 1/3 dengan nombor sebelumnya. Jadi kita tambahkan dengan sebelumnya, kita akan dapat jawapan dia adalah negatif 1/3. Yang ni kita tambahkan, sebenarnya kita buat daripada belakang lah. Daripada belakang 1/3 di sini. Jadi kita depan ni kita boleh tambah 46, kita tambah dengan 1/3, kita dapat 1. Tapi yang belakang ini, walaupun memanglah dia punya pola adalah tambah, tetapi kita dalam kes ni kita kena tolak lah, sebab kita nak mendapat nombor sebelumnya. Jadi negatif 1/3 kita tolakkan dengan 1/3, kita dapat sifar. Sifar kita tolakkan dengan negatif dengan 1/3, kita akan dapat negatif 1/3. Seterusnya kita lihat pula pola dan jujukan. Tadi kita dah belajar tentang pola, seterusnya jujukan. Bagaimana pula pola dan jujukan? Pola suatu jujukan merupakan corak yang mempunyai urutan yang tertib. Tertib ini bermaksud sama ada disusun ikut menaik ataupun menurun. Seperti yang kita dah jelaskan sebelum tadi. Pola ialah aturan atau corak tertentu dalam senarai nombor ataupun objek. Jujukan pula ialah suatu set nombor
atau objek yang disusun mengikut suatu pola. Maksudnya, jujukan itu, senarai nombor itu, kita katakan sebagai jujukan sekiranya ia mempunyai satu pola. Pola itu adalah aturan tertentu dalam senarai nombor tersebut. Seterusnya, kita perhatikan apakah yang dimaksudkan pola suatu jujukan. Pola suatu jujukan. Okey, kita dah pun faham pola ialah aturan atau corak tertentu dalam senarai nombor ataupun objek. Jujukan pula ialah suatu set nombor atau objek yang disusun mengikut pola, sesuatu pola. Okey, sebenarnya pola suatu jujukan ini kita boleh gunakan tiga keadaan. Kita boleh tulis dalam tiga keadaan. Iaitu yang pertama dalam bentuk nombor. Iaitu penambahan 3. Ini kita nampaklah dia punya pola dia dah kita namakan sebagai penambahan 3. Yang kedua dalam perkataan, iaitu jujukan bermula dengan nombor 4 dan menambah 3 kepada nombor sebelumnya. Jadi ini panjang sikit lah, macam bahasa Melayu. Yang ni adalah kita ambil simple saja, kita tambah 3, kita tulis tu penambahan 3. Seterusnya dalam ungkapan algebra ini, kita akan tulis dalam simbol pemboleh ubah, iaitu ada n, di mana n sama dengan 1, 2 dan 3. Bagi memahami dengan lebih mendalam pola bagi suatu jujukan, kita tengok contoh 9. Nyatakan pola bagi jujukan nombor 1, 9, 17, 25, 33 ini menggunakan nombor. Kita nyatakan dalam bentuk nombor, perkataan dan ungkapan algebra. Yang pertama nombor. Nombor kita tengok ni 1 kepada 9 kita tambah 8. 9 kepada 17 kita tambah 8. Jadi polanya kita nampak ialah tambah 8. Jadi dalam nombor kita akan tulis polanya adalah tambah 8. Dalam perkataan kita dah tahu dah tambah 8. Jadi maka pola bagi jujukan di atas adalah menambah 8 kepada nombor sebelumnya. Kita ada perkataan menambah 8 kepada nombor sebelumnya. Bagi dalam ungkapan algebra, kita akan senaraikan 1 ini adalah sama dengan 1 tambah dengan 8 darab dengan sifar. Okey, kita akan dapat 1. Kemudian 9 ini sama dengan 1 tambah dengan 8 darab dengan 1. So nilainya kita nampak yang berubah adalah sifar 1, 2, 3, 4. Jadi pola bagi jujukan nombor tersebut boleh ditulis sebagai 1 tambah 8n, di mana n ini adalah pemboleh ubah, dengan keadaan n sama dengan sifar 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Seterusnya kita lihat kepada sebutan bagi suatu jujukan. Sebutan bagi suatu jujukan kita lihat di sini negatif 9, negatif 11, negatif 13, negatif 15, negatif 17. Ini kita namakan sebagai sebutan yang pertama, ditandakan dengan T1. Sebutan yang kedua lah, kita namakan sebagai T2 iaitu negatif 11. Sebutan ketiga iaitu negatif 13. Sebutan keempat T4 iaitu negatif 15 dan sebutan kelima iaitu T5 sama dengan negatif 17. Sebutan pertama, sebutan kedua, sebutan ketiga, sebutan keempat dan sebutan kelima. T1, T2, T3, T4 dan T5. Sebutan suatu jujukan dikenali sebagai sebutan ke n dan boleh ditulis sebagai Tn. Iaitu T adalah sebutan manakala n ialah kedudukan sebutan tersebut. Jadi maksudnya secara umumnya sebutan ini kita boleh tulis dalam bentuk Tn. N adalah sebutan yang ke n lah. Contohnya misalnya 4, 8, 12 dan 16. Daripada jujukan di atas kita dapati T1 sama dengan 4 iaitu sebutan yang pertama. T2 sama dengan 8 iaitu sebutan yang kedua. T3 iaitu sebutan yang ketiga sama dengan 12 dan T4 adalah sama dengan 16. Contoh seterusnya. Nyatakan sebutan kelima bagi jujukan nombor berikut. Kita tahu 2 ini adalah sebutan yang pertama, sebutan yang kedua adalah 10, sebutan yang ketiga adalah 18. Jadi kita nakkan sebutan yang kelima. Maksud dia ada 2 lagi sebutannya di sini yang perlu kita nyatakan.
Langkah pertama untuk kita menyelesaikan soalan ini adalah yang pertama sekali adalah kita kena tentukan pola jujukan nombor tersebut. Pola apa? Pola adalah aturan dia. Apakah aturan ataupun operasi yang perlu kita buat supaya nombor itu akan mendapat urutan yang betul. Cuba perhatikan daripada 2, kita nampak bahawa kita tambah 8, kita dapat 10. 10 kepada 18, kita juga tambah 8. Jadi kita dapat polanya adalah menambah 8 kepada nombor sebelumnya. Kita dah faham bahawa polanya adalah menambah 8 kepada nombor sebelumnya. Jadi kita senaraikan. Seterusnya adalah kita senaraikan semua sebutan hingga sebutan kelima. Kita dah ada 2 sebutan yang pertama, 2 10 sebutan yang kedua, sebutan yang ketiga 18. Okey, kemudian kita akan tambahkan dengan 8, kita dapat sebutan yang keempat iaitu 26, dan 26 ini kita tambahkan 8, kita dapat 34. Inilah sebutan yang kelima yang kita nak. Jadi jawapannya adalah maka sebutan kelima ialah 34. Contoh 11. Diberi jujukan nombor 65, 60, 55 dan 50. Tentukan nombor 40 ialah sebutan yang keberapa dalam jujukan itu. Jadi, langkah pertama yang perlu kita lakukan untuk menyelesaikan soalan ini adalah kita perhatikan apakah pola senarai ataupun jujukan nombor ini. Okey, kita dapati bahawa negatif 5, 65 kepada 60 kita tolak 5, 60 kepada 55 juga tolak 5, 55 kepada 50 juga tolak 5. Jadi, polanya adalah menolak 5 daripada nombor sebelumnya. Jadi, seterusnya langkah yang kedua, kita senaraikan. Kita senaraikan. T1 bermaksud sebutan yang pertama 65, sebutan yang kedua 60, sebutan yang ketiga 55, sebutan yang keempat 50. Ini kita dah dapat daripada senarai yang diberikan. Jadi kita tahu polanya adalah tolak dengan 5. Jadi kita tolakkan 5. 50 kita tolakkan dengan 5, kita dapat T5 iaitu 45. Dan kita perhatikan seterusnya 45 ini kita tolakkan dengan 5. Kita dapat sama dengan 40. Dan kita dapati ini adalah sebutan yang ke-6. Jadi jawapannya 40 ialah sebutan yang ke-6.